Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar, selamat pagi pada tuan-tuan dan cik puan sekalian. Alhamdulillah kita jumpa pagi ini. Untuk yang sama-sama baru masuk, baru join, it's okay. Mungkin yang akan tengok rakaman ni pun insya-Allah boleh tengok. Kalau terlepas mungkin masuk ke tengah-tengah, boleh tengok semula daripada awal. Jadi kita bersiaran pagi ni. Khabar, kalau terlepas. Okay, baik. Ada beberapa orang yang sama-sama kita, insya-Allah. Boleh tolong share. Kita share ramai-ramai supaya ramai dapat manfaat untuk sesi kita pagi ini, supaya masing-masing boleh follow, masing-masing boleh belajar. Jadi ada siapa-siapa dengan saya pagi ni. So, kita nak bersiaran sempena PKP ni. Ramai berada kat rumah. Tim kami pun sendiri di Cilik Al-Quran, guru-guru pun berada dekat rumah, tim management pun berada dekat rumah. Jadi saya jangkakan mungkin ramai antara kita yang tekanan dan stres. So insyaAllah kita ambil inisiatif ni untuk bantu tuan-tuan dan cik puan sekalian. So kita tahu kita memang tak buat live dekat Cilik Quran, dekat page rasmi Cilik Quran ni kita memang jarang buat live. Kita memang jarang upload video. Itu sebab apa kita memang fokus betul-betul pada untuk bantu orang belajar mengaji secara personal lah. Kita memang ada guru-guru yang ajar secara sesi one to one. So untuk ramai-ramai ni kita memang jarang fokus lah. Tapi untuk PKP ni kita ambil inisiatif untuk bantu tuan-tuan. So kita belajar, insyaAllah kita mula daripada basic. So kita tolong tekan live, tolong komen siapa yang ada sama dengan saya masuk pagi ni. Boleh tolong tekan butang supaya saya tahu, okey, saya ada kawan pagi-pagi ni rupanya yang join sama-sama dengan saya. Okey, so kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan dosa orang-orang yang kami sayangi dan cintai. Ya Allah, sesungguhnya kami nak belajar ilmu Al-Quran, maka pemudahkanlah proses kami belajar. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, terangkanlah hati kami. Ya Allah, mudahkanlah hati kami. Ya Allah, sesungguhnya hanya dengan izin, dengan kudrah iradahmu sajalah memudahkan urusan kami. Ya Allah, ya Allah, maka angkatkanlah juga ujian PKP, ujian COVID ni daripada negara kami, Allah, semoga kami dapat jalani hidup ini dengan keadaan seperti biasa, dengan keadaan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. So tuan-tuan dan cik puan sekalian, apa yang kita nak cerita pagi ni? So insya-Allah hari ni kita nak tengok, okay. So hari ni sama-sama kita nak lihat tentang satu bab, okay. Kita nak tengok satu bab, iaitu bab yang ramai sangat orang keliru, orang confuse. So nampak slide saya, nampak kan saya punya screen dekat situ, semua clear, nampak. So insyaAllah tuan-tuan, sepanjang PKP ni kita akan start daripada basic. So saya maklumkan, kami di Cilik Quran maklumkan awal-awal. So kita memang go through daripada basic, daripada awal. So untuk yang betul-betul tak ada tim ngaji, tak kenal huruf, boleh ajak kawan-kawan, boleh join sama-sama. So hari ni kita akan pergi, bab hari ni adalah kita belajar tentang konsep suku kata Al-Quran. Okey, jadi sebab apa ramai kalangan saya pergi pada from the basic one lah. Ramai kalangan kita yang ada masalah, tak ada tim ngaji. Sebab apa? Isu sebenarnya adalah, isu dia adalah sebab tak kenal huruf. Itu dia sebenarnya. Ya, sebab apa? Kalau huruf kenal, insya-Allah memang boleh sebut. Dan kita nak kena tahu sebenarnya masalah kita ni berada dekat mana. Adakah kita ni memang betul-betul huruf semua lupa? Itu yang pertama. Ataupun sebenarnya part yang kedua, huruf dah okey, tapi bila part tajwid tu
tak tahu nak mana, satu nak baca panjang, pendek, dan seterusnya dah. Ataupun sebenarnya bila kita pergi pada Quran, kita baca jadi baca merangkak-rangkak. Jadi untuk nak bantu handle semua isu ni, kita pergi go through pada perkara yang root sekali, perkara asas sekali, iaitu kita akan pergi tentang konsep suku kata Al-Quran. Kenapa kita nak pergi konsep suku kata Al-Quran? Okay, baik, saya teruskan kat sini. Jadi tuan-tuan yang ada kat sini, jika waktu saya terangkan, explain, ada apa-apa soalan tolong tuliskan, tolong tanya, tolong tuliskan kat komen. Boleh-boleh? So, jadi kita tengok sini Al-Quran. Okay. Al-Quran ni, okay, Al-Quran adalah bahasa Arab. Okay. Tuan-tuan yang ada sama-sama saya boleh dengar, boleh nampak. Okay. Tolong kalau ada, kalau dengar suara dengan clear semua, tolong tuliskan komen ada dekat bahagian bawah. Tolong tuliskan komen clear ataupun ada dekat bawah. So Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi basically tuan-tuan, seperti bahasa-bahasa yang lain, setiap bahasa ni dia ada struktur yang sendiri. So seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, France. Okay, terima kasih. Boleh Ustaz, baik. Terima kasih Tuan Nabi. So Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi seperti bahasa-bahasa yang lain, setiap bahasa ni dia ada struktur dia tersendiri. Jadi contoh kalau kita ambil perkataan dalam bahasa Melayu. Okay. Kalau contoh perkataan dalam bahasa Melayu, okay, kita ambil contoh perkataan ni. Kita ambil perkataan makan. Okay. Waalaikumsalam yang sama-sama join dengan saya. Terima kasih. Okay, makan. So, kalau kita ambil perkataan makan ni ada berapa suku kata, ada berapa bunyi? Tolong tuliskan. Tolong komen. Ada berapa suku kata, ada berapa bunyi untuk perkataan makan? Ada berapa ni tuan-tuan? Makan ni ada berapa? Okay. Makan ni ada, ni satu, ni dua, betul? Ada dua bunyi, ada dua suku kata. Okay. Jadi, kalau contoh kita ambil satu lagi, contoh. Kita ambil contoh, minuman. Ni kenapa ni Ustaz cerita tentang makan, tentang minum pagi-pagi ni kan? So, minuman ni ada berapa suku kata, ada berapa bunyi tuan-tuan? Tolong tulis kat bahagian bawah, kat komen. Ada berapa suku kata, ada berapa bunyi? Ada 3. Betul, ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 suku kata, ada 3 bunyi. Jadi, untuk perkataan dalam bahasa Melayu, apabila kita nak bunyikan, bila kita nak bunyikan perkataan dalam bahasa Melayu, kita kena ada ni. A, E, I, O, U. Untuk perkataan dalam bahasa Melayu, apabila kita nak bunyikan, dia mesti ada A, E, I, O, U yang kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai vokal. Kita panggil ini sebagai vokal. Ya, betul. Terima kasih. Tuan Narimi, betul. 2 suku kata untuk makan. Yes. 3 suku kata untuk bunyi. Betul. Terima kasih. Betul. Pandai. So, untuk dalam bahasa Arab, okay, untuk perkataan dalam bahasa Arab pun dia ada sistem bunyi juga. Untuk perkataan dalam bahasa Arab, nak bunyikan dia ada 3 je bunyi. Nampak tak? Yang bunyikan ni apa? Ini. Nampak tak? Ada baris atas, baris bawah, baris depan. Okay. Baris atas ni bunyinya apa? Okay. Kalau baris atas, ini bunyinya A. Baris bawah bunyinya I. Baris depan bunyinya U. So, vokal untuk bahasa Al-Quran, untuk bahasa Arab, ada 3 je. A, I, U. Okay. Soalan saya, antara 5 dan 3, mana agaknya yang lebih mudah? Oh, nampak ke tulisan okey ke warna tu? Nampak, saya ambil warna hitam lah untuk selamat. Okey, warna hitam, kita tebalkan sikit. Okey. Antara 5 dan 3, mana yang lebih mudah? Basically sepatutnya 3 lah yang mudah. Okey, jadi kita ramai tak faham tentang konsep asas ni. Actually nak baca Quran ni dia mudah. Dia lebih mudah lagi daripada bahasa Melayu. Lagilah kita kalau dah fasih, dah boleh baca bahasa Melayu, bila nak belajar Quran balik, bila kita faham konsep ni, insya-Allah dia akan jadi sangat senang. Okey, boleh? Okey. Dan prinsip yang saya nak tuan-tuan clear, yang tuan-tuan
tahu, iaitu baik. Okey, iaitu baris sama dengan bunyi. Yang ini baris, ini baris, ini baris, ini baris. Okey. Baris sama dengan bunyi. Okay, saya recap balik, Al-Quran adalah bahasa Arab. So, seperti bahasa-bahasa yang lain, setiap bahasa ni ada structure yang tersendiri. So, kita tengok sini. Kalau contoh kita ambil bahasa Melayu, makan ada dua suku kata, ada dua bunyi. Minuman ada dua suku kata, dua bunyi. Untuk bahasa Melayu, bunyi dia adalah A, E, I, O, U. Ada 5 vokal. Untuk Al-Quran, bunyi ada 3 saja. So basically sebenarnya, insyaAllah yang 3 ni jadi lebih mudah, lebih senang sepatutnya begitu. Okey, boleh? So, baik, macam mana saya nak padam? Okey, saya padamkan semua. So, yang ni kita dah clear tuan-tuan. Okay, saya padam. Jadi, kita nak ambil satu perkataan. Contohlah kita nak datangkan kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil untuk tujuan pembelajaran. Kita bunyikan semua baris dia. Kita bunyikan semua baris dia. Okay, baik. So, saya kata tadi, baris sama dengan bunyi. Okay. Baris sama dengan bunyi. So, kalau kita tengok kat sini, okay, kalau kita tengok kat sini, kita ambil satu perkataan iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, Rahmanirrahim. Jadi sebelum nak kira ni, sebelum nak bulatkan ni, kita nak bulatkan. So kita tengok, mari kita kira sama-sama dulu tuan-tuan. Jom kita kira sama-sama dulu. Okay. Saya nak tuan-tuan semua untuk Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan jari, kita kira sama-sama ada berapa baris. Boleh? Jom. Keluarkan tuan-tuan, boleh keluarkan jari ni. Jom kita kira sama-sama, boleh? Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? Ada 10. Ya ke? Jom kita sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10. Betul? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan, dapat tak 10? Yang kat rumah pun tolong kira sama-sama. Dapat? Okey, sekali lagi last. Kira-kira sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10. Okey, jom kita tengok. Kita kira balik dekat kita punya whiteboard kita. Okey. Betul ke ada 10? So, tengok kat sini. Jom sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak tak? Kita kira tadi ada 10 baris, ada 10 bunyi. Ini kan tadi kita kira bunyi, kita dah keluarkan tangan, kita kira guna tangan kita tadi, bunyi itu ada 10. Bila kita bulatkan baris pun ada 10 juga. Okey, betul ke Ustaz? Jom kita ambil satu lagi contoh, kita ambil zikir. La haula wala quwata illa billahi. Jom kita kira sama-sama. So, kita tuliskan dulu. Okey. La haula wala quwwata illa billahi. Okay. La haula wala quwwata
illa billahi. Okey, la haula wala quwwata illa billahi. Okey, jom kita kira sama-sama dulu. So tuan-tuan, keluarkan jari, jom kita kira sama-sama boleh. La haula wala quwwata illa billahi. Ada berapa? Ada berapa? Tuliskan kat komen. Ada berapa? Ada 10, ada 12, ada 13. Jom sama-sama kira. Sekali lagi sama-sama dengan saya. 1, 2, mula. La haula wala quwwata illa billahi. Macam ada 13 kan? Jom kira sekali lagi sama-sama. Satu-satu. 1, 2, mula. La haula wala quwwata illa billahi. Ada 13. Betul? Ada 13 kan? Betul? Ada yang kira lain? Tuliskan kat komen. Ada yang jumpa lain ke yang tak jumpa 13? Okey, jom kita bulatkan. Kita kira sama-sama tuan-tuan. Baik. So jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Ada 13 dekat situ. So nampak tak? Okey, jadi kalau lah kita tengok kat sini ada 13 baris sama dengan 13 bunyi. 13 baris bersamaan dengan 13 bunyi. Jadi Ustaz, kalau lah contoh sekarang kan, saya buka lah mana-mana Quran. Okey, bukalah. Kita buka Quran.com. Okay, kita buka Quran.com. Kita pergilah mana-mana surah kat sini. Sini kita buka surah Yunus. Surah Yunus, kita ambil ayat yang ke-8 ni. Okay. So kita tengok kat sini untuk ayat ke-8 ni, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Tengok kat sini ada berapa baris, ada berapa bunyi. Jom satu kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, sekiranya kita lihat dekat sini ada 18 baris. So, tengok sini ada 18 baris. Okey, saya besarkan. Okey, ada 18 baris dekat sini. Jom kita tengok sekali lagi. Kita kira sekali lagi sama-sama boleh? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, ada 17 baris bersamaan. Kalau ada 17 baris bersamaan berapa bunyi? Ada 17 bunyi. Jadi, saya ada satu soalan. Saya nak lontarkan satu soalan. Tapi bila suruh baca, tak berbunyi-bunyi. Kenapa tu, tuan-tuan? Dah tahu dah. Kalau kita buka mana-mana muka surat, kita contohlah yang tadi kita tengok ada 17 baris, 17 bunyi. Contohlah buka muka surat lain. Contoh bukalah surah lain. Tengok kira 1, 2, 3. Okey, ada 20 baris. So, ada 20 baris bersamaan dengan berapa bunyi? 20 bunyi. Tapi bila minta baca, tak berbunyi-bunyi. Agak-agaknya kenapa jadi macam itu? Isunya sebab apa? Tak kenal huruf confuse. Dan selalunya huruf yang confuse huruf apa? Biasanya huruf sod, dot, to, zo. Huruf-huruf macam itu yang selalu confuse. Betul? So, jadi apa nak buat? Jadi dekat Celi Quran, kita gunakan gambar untuk nak bagi bantu tuan-tuan ingat huruf. So, untuk gambar ni, insyaAllah kita akan jumpa esok. Jadi untuk pelajaran hari ini, kita belajar tentang konsep suku kata Al-Quran. Terima kasih pada tuan-tuan yang join daripada awal tadi. So siapa yang mungkin baru masuk, it's okay, boleh tengok daripada awal semula, boleh tengok. Kita hari ini belajar konsep suku kata saja. Ingat, kita recap balik. Baris Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi seperti bahasa-bahasa yang lain, setiap bahasa ada structure yang tersendiri.
So kita ambil contoh bahasa Melayu, makan, minuman. Ada 2 suku kata untuk makan, ada 3 suku kata untuk minuman. Jadi bila perkataan dalam bahasa Melayu nak bunyi, mesti ada vokal, A, E, I, O, U. Al-Quran pun sama juga, ada vokal. Dan dia vokal dia 3 saja tuan-tuan. Yang kita baca baris atas, baris bawah, baris depan tu. A, I, U. So sebenarnya patutnya lagi mudah lah. Dan kita gunakan baris sama dengan bunyi. Jadi kalau kita buka mana-mana, contohlah lepas nak buka Iqra' ke, nak buka Qiraati, kalau ada baris, itu ada bunyi lah. Ada 3 baris, maksudnya ada 3 bunyi. Cuma isunya sekarang adalah, adakah kita baca tu berbunyi ke tak berbunyi? So itu apa yang kita nak belajar hari ni. Saya nak tuan-tuan dapat satu perkara ni. Esok insyaAllah saya akan bawakan daripada modul kita, buku celik huruf, untuk kita sama-sama belajar, kita tengok satu-satu. Boleh-boleh? So hari ni dapat belajar sesuatu, tolong tuliskan dekat bahagian komen. Semoga ada manfaat yang tuan-tuan dapat. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Adakah sesi ini bermanfaat dan berguna untuk tuan-tuan? Tolong tuliskan dekat bahagian komen juga, mungkin apa tambah baik yang kita boleh buat. InsyaAllah ini adalah inisiatif yang kita berikan untuk bantu tuan-tuan. InsyaAllah saya target di hujung PKP ni, kalau tuan-tuan betul-betul follow semua video kita, insyaAllah di hujung PKP 14 hari ni, bolehlah start huruf yang confuse sebelum ni, hilang confuse. Sekiranya sebelum ni tak tahu nak bunyikan macam mana nak bezakan beza huruf short dot, kita ada cara dia. Kita akan jumpa dalam hari-hari yang seterusnya. So kita live insyaAllah dalam range pagi beginilah. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.